Kuasa Peguam Negara pendakwa raya integriti institusi perundangan. Bekalan beras cukup, tiada keperluan guna stok penimbal. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen Isnin 18 September 2023 bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Sidang khas Dewan Rakyat menyaksikan kementerian berkaitan memberi jawapan kepada masalah yang dibangkitkan ahli Parlimen ketika perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Minggu lepas 151 ahli yang berhormat menyertai perbahasan dengan membangkitkan masalah berkaitan jaminan bekalan makanan, pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. 7 pertimbangan mengenai ketetapan dasar kawal selia pendanaan politik diusulkan bagi menambah baik dasar rang undang-undang RUU sumbangan politik. Perkara itu telah diangkat kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul pada 13 September lepas. Ini termasuk mewujudkan undang-undang baharu bagi mengawal selia dana politik serta pengawal seliaan dilaksana Badan Berkanun Persekutuan yang bebas dan berkecuali. Selain membolehkan pengawalan sumbangan politik dibuat sepanjang masa dan tidak terhad ketika pilihan raya. Bagi mengawal selia sumbangan politik yang diterima oleh parti politik, ahli parti politik, calon pilihan raya termasuk calon bebas dan ejen pilihan raya. Supaya sumbangan politik dalam apa jua bentuk daripada entiti luar negara tidak dibenarkan. Supaya terdapat penetapan berhubung jumlah sumbangan yang dibenarkan dan perlu diisytiharkan oleh parti atau ahli-ahli politik individu. Pihaknya turut mencadangkan agar dana yang diterima dimasukkan ke dalam akaun khas bagi sumbangan politik. Beliau menjawab isu yang dibangkitkan berhubung penggubalan RUU sumbangan politik ketika sesi penggulungan kajian separuh penggal RM ke-12. Kerajaan Perpaduan komited meminda beberapa undang-undang termasuk melibatkan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 selain berhasrat melaksanakannya secara serentak agar usaha itu dapat dilaksana sebaik mungkin. Sekaligus mengambil kira mekanisme pelaksanaan pindaan undang-undang yang memakan masa. Dalam pandangan saya secara umum tetapi belum daripada konsensus daripada Menteri Kabinet, saya melihat pindaan-pindaan ini untuk tata kelola bebas rasuah ini perlu dibuatkan serentak adalah sebaiknya. Bukan saja Akta Pemberi Maklumat, Ombudsman Malaysia, kalau dia dibuatkan secara satu persatu ke ad hoc, kemungkinannya gerakannya akan tergendala di segi pelancaran mekanisme. Sebenarnya undang-undang tu satu perkara untuk pindah. Mekanisme pelaksanaannya selalu memakan masa. Jawapan merujuk pertanyaan Wakil Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengenai pelaksanaan pindaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Datuk Seri Azalina turut memberi maklum bagi memastikan integriti institusi perundangan terpelihara, kerajaan komited dalam usaha pengasingan kuasa antara Peguam Negara dan pendakwa raya. Kenapa masa yang berhormat kerajaan tak nak pisahkan AG? Kenapa tak pisah? Bila yang berhormat kena, selective prosecution. Bila belah sini kena, padan muka. Apa hal? Sebabnya dalam isu ni kami di sini cakap kami buat. Yang berhormat di sana bukan saja tak buat, cakap pun tak. Berkuasa 4 tahun. Kami tunggu, saya duduk situ, saya tegur, saya duduk backbencher. Jadi macam mana ni? Jangan nak cakap tentang selective prosecution. Sebab kerajaan Madani ni komited kepada tata kelola yang lebih adil. Itu sebab kami ni hashtag dia we walk the talk. Mereka hashtag they don't walk and they don't talk. Beliau menjawab celahan Ahli Parlimen Beluran Datuk Seri Ronald Kiandi dan Ahli Parlimen Larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang membangkitkan isu pendakwaan terpilih dalam kes-kes mahkamah.
Kajian berhubung pelaksanaan cukai kepada industri kelapa sawit sedang dilaksana dan dijangka siap tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia mengambil kira isu kutipan saiz sawit yang dilihat membebankan industri berkenaan. Kementerian mengambil maklum akan pengenaan windfall tax ataupun windfall levy atau cukai luar biasa ke atas industri sawit. Walau bagaimanapun, Kementerian sedang melaksanakan kajian pengenaan cukai industri sawit dan berharap ia dapat diselesaikan pada tahun hadapan. Perkara ini juga akan turut dibincangkan dengan Kementerian Kewangan. Beliau yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal RM ke-12. Pelan Tindakan Biojisim Negara 2023 hingga 2030 dijangka dilancarkan sebelum akhir tahun ini. Keperluan selari Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR yang mensasarkan untuk meningkatkan penghasilan biotenaga. Inisiatif berkenaan akan menggunakan pelet biojisim sawit yang akan diadun bersama arang batu di Loji Janakuasa Arang Batu. Saya kira kita akan menubuhkan juga nanti pusat sehenti untuk mengumpul sisa biojisim sawit dan bahan mentah biojisim yang dikumpul ini akan diproses untuk digunakan seperti baja, bio, makanan haiwan, penjanaan tenaga, palpa, kertas dan juga produk nilai tambah yang lain. Malah konsep berkenaan bakal menjadi tonggak baharu dalam pembangunan industri biojisim di Malaysia. Stok bekalan beras dalam negara mencukupi bagi tampung keperluan beras rakyat hingga 5 bulan. Jumlah keseluruhan 900,000 tan termasuk stok dagangan 650,000 tan sekaligus menjamin bekalannya mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Jelas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, kementerian juga giat melaksanakan inisiatif bagi melonjak pengeluaran hasil padi negara. Ia selaras sasaran kadar sara diri beras 80% menjelang 2030. Masih belum terdapat keperluan mendesak yang bersifat kecemasan untuk menggunakan stokpile yang berjumlah 250,000 tan metrik. Stok dagangan sedia ada sebanyak 650,000 tan metrik adalah mencukupi bagi menampung keperluan domestik. Saya amat memahami hakikat bahawa isu kekurangan bekalan beras di pasaran kita tidak hanya akan selesai melalui langkah intervensi yang saya sebutkan sebentar tadi. Namun langkah intervensi tersebut dilaksanakan bersekali dengan usaha peningkatan produktiviti padi. Sekiranya pengeluaran padi bertambah, insya-Allah kekurangan bekalan beras akan dapat diselesaikan dan import dapat dikurangkan. Ini usaha gigih yang sedang kita buat. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Mohamad menolak cadangan larangan pembelian beras putih tempatan kepada warga asing di negara ini. Tiada sebarang keputusan mengenainya diputuskan kerajaan. Tidak dibuat keputusan lagi sebab warga asing pun mereka perlu makan. Jangan lupa mereka bekerja berkhidmat untuk membangunkan negara kita. Jadi buat masa ini belum ada lagi cadangan itu. Menyedari beban rakyat yang terkesan dengan kenaikan harga beras import serta ketiadaan beras tempatan, jualan rahma beras bakal dilancar. Mekanisme mengenainya akan diumum tidak lama lagi. Untuk membantu rakyat, membantu rakyat yang memang betul-betul tak mampu, supaya mereka dapat membeli beras keperluan harian mereka dengan harga yang kita subsidikan melalui peruntukan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, diluluskan oleh Parlimen sebanyak 100 juta dan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tambahan 50 juta. Ya, dia tak banyak tapi ianya akan kita guna dengan baik insya-Allah untuk membantu rakyat.
Memandangkan kawal selia padi dan beras di bawah KPKM, KPDN akan menjalankan pemantauan di peringkat peruncitan bagi menyelesaikan isu kenaikan harga beras import dan ketiadaan beras tempatan seperti didakwa. Dalam pada itu, KPDN menafikan dakwaan berlaku ketirisan minyak masak bersubsidi di pasaran akibat kegiatan penyeludupan. Sebaliknya, 60% daripada kuota 60 juta paket sebulan turut dinikmati perusahaan mikro dalam negara. Maksudnya 60% daripada 60 juta paket minyak masak bersubsidi itu digunakan oleh peniaga mikro. Walaupun kita tidak pernah meletakkan itu, mereka sebagai penerima kota minyak masak bersubsidi ini, tapi selama ini kita tidak ambil tindakan, Datuk Yang Di-Pertua. Kenapa? Sebab kita tahu mereka susah. Sebab itu kita tak ambil tindakan. Kita silent. Ya? Sebab kalau kita ambil tindakan ke atas mereka, mereka akan terpaksa beli minyak masak botol dan harga barang akan naik. Jadi Datuk Yang Di-Pertua, ke hadapan kita akan sasarkan subsidi minyak masak ini. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, setiap keluarga menggunakan kira-kira 4.8 kilogram minyak masak sebulan. Pada masa depan, Kementerian bercadang menetapkan subsidi minyak masak kepada golongan B40, M40 ke bawah dan pengusaha mikro. Langkah itu bagi memastikan subsidi dapat diberi kepada golongan yang layak selain menjadi usaha berterusan mengatasi ketirisan. Beberapa pendekatan telah dilaksana Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah melalui Majlis Amanah Rakyat MARA dalam memperkasakan usahawan baharu serta memantapkan lagi usahawan sedia ada. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha itu bagi memastikan usahawan luar bandar terutama di Sabah dan Sarawak tidak terpinggir dalam meningkatkan sosioekonomi mereka melalui perniagaan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memberitahu antara pendekatan proaktif pihak MARA adalah melalui program pengurusan perniagaan, program pendigitalan perniagaan, pemasaran e-commerce serta program peningkatan jualan dan pemasaran. Untuk program persijilan usahawan MARA, kita telah menyediakan kemudahan-kemudahan bagi mempertingkatkan standardisasi dan membangunkan keupayaan produk dan pengeluaran produktiviti serta transformasi syarikat dan seterusnya menembusi pasaran yang lebih luas sama ada di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Melalui program pendigitalan perniagaan, kita telah juga membantu meningkatkan bilangan usahawan dalam penggunaan teknologi dan aplikasi digital bagi menjalankan perniagaan yang memperkembangkan pasarannya di peringkat domestik dan antarabangsa, dan setakat Ogos yang lalu seramai 335 usahawan telah mengikuti program ini. Setakat Ogos lepas, 6,773 usahawan telah dilatih MARA dengan melibatkan perbelanjaan lebih 5.11 juta ringgit. Selain turut menyediakan 7,273 kemudahan ruang perniagaan dengan 698 kemudahan tersedia di Sabah dan Sarawak. Kajian semula Akta Orang Asli 1954 / Akta 134 sedang dilaksana bagi memperhalusi beberapa peruntukan membabitkan masyarakat berkenaan. Sebagai permulaan kajian pembangunan kerangka perundangan serta mekanisme bagi pentadbiran perkahwinan dan perceraian adat orang asli di Semenanjung sudah mula dilaksanakan. Dalam masa sama, isu tanah orang asli turut diambil kira kerana ia membabitkan perbezaan dan pertindihan bidang kuasa antara kerajaan persekutuan serta kerajaan negeri. Untuk pelan strategik Jakwa, saya ingin memaklumkan pada Dewan Yang Mulia ini bahawa pelan strategik ini telah pun dirangka dan dipersiapkan terutamanya bagi mempertingkatkan kualiti hidup masyarakat orang asli melalui penyediaan infrastruktur yang lengkap di seluruh pengkampungan orang asli, dan perkara ini
sering dibangkitkan, namun kita teruskan usaha-usaha ini dengan sebaik mungkin. 400 anak orang asli disasarkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bagi memasuki universiti awam dan swasta tahun hadapan. Sasaran itu berikutan kejayaan anak orang asli memasuki universiti pada tahun lalu melebihi sasaran yang ditetapkan melebihi 300 orang. Pelajar-pelajar perempuan lebih ramai peratusannya yang masuk ke universiti. Pada jangkaan kami, lebih daripada 67% yang masuk ke universiti adalah pelajar perempuan. Ini adalah national trend dan masyarakat orang asli tidak terkecuali di dalam hal ini. Walau bagaimanapun, untuk pelajar lelaki kita mempunyai beberapa program second chance untuk kita melakukannya. Berkaitan isu tanah orang asli pula, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata ketika ini kementeriannya sedang memperhalusi beberapa isu berkaitan pertindihan bidang kuasa antara kerajaan pusat dan negeri. Manakala pelan strategik Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUWA sedang dirangka bagi mempertingkatkan kualiti hidup orang asli melalui penyediaan infrastruktur di seluruh perkampungan orang asli. Pasukan Pertugas Khas Reformasi Sektor Awam ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan urusan yang tertangguh dan menyegerakan pelaksanaan projek serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. STAR telah berjaya melaksanakan projek rintis mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu pesakit di zon hijau Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor dan akan diperluaskan kepada hospital lain. Tempoh kelulusan PAS ekspatriat telah dikurangkan daripada 87 hari kepada hanya 5 hari untuk syarikat yang memenuhi kriteria. Manakala kaedah pembayaran tanpa tunai bagi menangani rasuah akan diperluas. Pendekatan kerjasama kerajaan dengan kerajaan G2G serta rundingan syarat terpilih telah dipersetujui Jemaah Menteri untuk perolehan kumpulan kedua kapal misi pesisir LMS. Ketika memaklumkan perkara itu pada sesi penggulungan, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan menjelaskan kajian pasaran telah dilaksana terlebih dahulu melibatkan semua syarikat yang telah dikemukakan. Ia telah ditentukan oleh pihak user itu sendiri, perkhidmatan sendiri, maka rundingan G2G akan dimulakan, Datuk, betul ya. Jadi ini dalam LMS ini kita telah pun membuat kajian-kajian tersebut oleh pihak TLDM. Ada 2-3 jawatan kuasa penilaian dan apabila mereka telah pun menentukan daripada 9 pembida-pembida tersebut, maka proses G2G akan dimulakan dan kita akan membuat MOU dengan kerajaan tersebut dan kita daripada mana syarikat yang mana dipilih oleh kerajaan negara tersebut, maka kita akan buat apa yang kita panggil sebagai kontrak untuk kita pembinaan LMS tersebut. Menyentuh mengenai perkembangan terkini pembinaan kapal LCS, beliau menerangkan berdasarkan perancangan, aktiviti fizikal bakal bermula hujung bulan ini. Kementerian terus komited memastikan projek diteruskan mengikut kontrak yang telah dimenterai. Datuk Seri Mohamad turut memaklumkan pementeraian perjanjian kerjasama strategik antara Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, Bosted Holdings Berhad Bosted dan Kuala Lumpur Kepung Berhad KLK tidak melibatkan penjualan Bosted Plantations Berhad B-Plant secara keseluruhan. Langkah itu melibatkan jualan saham hanya 33% dengan LTAT dan Bosted masih berpeluang menjadi antara pemegang saham utama B-Plant selepas transaksi itu. Dari perspektif LTAT, penjualan sebahagian saham itu perlu dilaksanakan dengan segera bertujuan membolehkan penyelesaian masalah aliran tunai dan hutang Bosted sebelum tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023. Ini adalah mustahak bagi mengelakkan daripada Bosted menjadi muflis sekiranya hutang tidak dilansaikan pada masa yang ditetapkan. Kerjasama strategik ini juga berpotensi mewujudkan penambahan nilai yang tinggi kepada LTAT dan Bosted kerana mereka diberikan hak keutamaan untuk membangunkan dua
2 ladang seluas 1,800 ekar dengan nilai pembangunan kasar GDP lebih kurang 8 bilion selepas penstrukturan ini nanti. Kedua, selain itu, beliau berkata walaupun B-Plant mencatatkan keuntungan, namun keuntungan yang diperolehi untuk beberapa tahun kebelakangan ini dijana oleh penjualan ladang dan peningkatan luar biasa harga kelapa sawit mentah. Usaha kawalan sempadan negara diperkukuh dengan sistem pengawasan terkini yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan AI. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara menyatakan kajian mengenainya sedang dilaksana. Penggunaan AI mampu membantu pasukan keselamatan menangani kegiatan penyeludupan dan jenayah rentas sempadan. Bagi membolehkan operasi tanpa pengawasan, proses pintar, kemudahan penyebaran dan pengawasan sepanjang masa untuk melindungi sempadan darat dan maritime Malaysia demi keselamatan, kestabilan dan kedaulatan negara. Pembinaan projek Sabah Sarawak Link Road SSLR yang akan terhubung dengan projek Lebuh Raya Trans Borneo LTB serta lain-lain projek sekitar berupaya mewujudkan jaringan jalan raya yang komprehensif untuk penduduk di Sabah dan Sarawak. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Natalinggi menjelaskan pembinaan projek berkenaan akan meluaskan jaringan jalan persekutuan ke kawasan pedalaman sekaligus menjana pertumbuhan sosioekonomi yang lebih baik. 3. Dan status terkini SSLR fasa 2 adalah sedang dalam proses perolehan dan surat setuju terima dijangka dikeluarkan selewat-lewatnya bulan Disember 2023. Tapi kami mensasarkan kalau boleh dalam bulan Oktober pun. Ya. Dan untuk makluman ahli yang berhormat juga, pihak kerajaan sentiasa komited dalam memastikan projek ini direalisasikan mengikut skop dan tempoh yang ditetapkan. Menyentuh mengenai pembinaan Lebuh Raya Koridor Utara NCH, Dewan dimaklumkan pelaksanaan projek akan dimulakan selepas rundingan dengan pembida yang berjaya dimuktamadkan dengan surat niat kepada pembida berjaya dikeluarkan pada Januari tahun depan. Permohonan bantuan bencana perlu dikemukakan melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan Negeri. Ia bagi memastikan setiap penduduk terlibat tidak terlepas pandang dan tercicir daripada menerima bantuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Armizan Muhammad Ali berkata kewujudan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sebagai pusat penyaluran untuk memudahkan pengagihan sebaik sahaja menerima permohonan negeri. Malah NADMA telah menyalurkan peruntukan asas dengan lebih awal kepada setiap negeri sebelum bermulanya MTL setiap tahun. Penyaluran awal ini untuk membolehkan bantuan kepada mangsa dapat dibuat dengan segera. Tambahan peruntukan pula akan disalurkan kepada negeri sekiranya peruntukan awal tidak mencukupi. Malaysia mampu beralih ke sektor pembuatan yang memberi nilai tambah lebih tinggi sekiranya negara mempunyai kesungguhan politik dan kerjasama yang lebih kukuh antara sektor awam dan swasta. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong berkata, 4 misi yang digariskan dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 juga perlu dilaksanakan secara serentak ya agar negara dapat beralih menghasilkan produk di peringkat lebih tinggi dan sekaligus berupaya membayar gaji lebih tinggi dalam usaha menarik tenaga kerja tempatan kekal bekerja di Malaysia. Justeru, 4 misi yang digariskan dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 juga perlu dilaksanakan secara serentak supaya negara dapat beralih menghasilkan produk di peringkat lebih tinggi sekaligus berupaya membayar gaji lebih tinggi dalam usaha menarik tenaga kerja tempatan kekal bekerja di Malaysia. Jelasnya kestabilan politik, kerjasama antara semua pihak dan pelaksanaan misi yang terkandung dalam NIMP 2030 perlu dijalankan secara serentak.
Lebih 80% syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS memegang sijil halal Malaysia yang melibatkan 7,306 daripada jumlah keseluruhan 8,272 syarikat yang memiliki sijil pengesahan tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, daripada angka keseluruhan itu, 3,270 syarikat adalah pemegang sijil kategori syarikat Bumi Putera. Perbadanan Pembangunan Halal HDC memainkan peranan penting untuk memberi penumpuan terhadap latihan dan bimbingan industri bagi memastikan industri bersedia untuk memohon sijil pengesahan halal Malaysia. Dalam usaha menambah baik tata kelola terhadap industri PKS, JAKIM sentiasa mengadakan kerjasama dan libat urus dengan semua agensi bimbingan usahawan di bawah kementerian yang melaksanakan fasilitasi dari aspek piawaian dan prosedur pensijilan halal, termasuklah tata cara permohonan halal. Selain sesi fasilitasi dalam kelompok besar, JAKIM turut mengadakan sesi fasilitasi secara berfokus dengan syarikat yang menghadapi masalah dalam pensijilan halal sama ada di peringkat pra-permohonan, semasa dan pasca persijilan halal. Ketiadaan peringkat perlumbaan dilangkaui ketika saingan LTDL 2023 yang dijadual bermula hujung minggu ini bukan kali pertama berlaku. Sebelum ini, 11 daripada 26 kali edisi penganjurannya langkaui pernah dikecualikan laluan jelajah. Namun jelas Menteri Belia dan Sukan Hanayo, setiap penganjur masih mengekalkan nama Langkawi sebagai ikon jelajah berbasikal berstatus Pro Series dalam kalender Kesatuan Berbasikal Antarabangsa itu. LTDL juga merupakan jenama khusus dalam sukan berbasikal yang dikenali di peringkat antarabangsa. Mengikut rekod kami, sebanyak 11 daripada 26 edisi iaitu tahun 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 16, 17 dan 2018 telah berlangsung dengan laluan yang dipilih tanpa melibatkan Pulau Langkawi dan berdasarkan kepada penilaian teknikal melibatkan laluan perlumbaan yang berbeza-beza di antara tahun-tahun sebelumnya. Edisi ke-27 tahun ini, penilaian teknikal memutuskan laluan hanya melibatkan 11 negeri merangkumi 8 peringkat perlumbaan. Pemilihan laluan bagi mengekalkan cabaran tinggi dan sukar selain mengambil kira pergerakan serta kos logistik yang tinggi. 14 kementerian selesai menggulung perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Mesyuarat khas Dewan Rakyat bersambung 10 pagi esok selepas ditangguhkan pada pukul 9 malam tadi. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.